Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah sama-sama kita berkumpul dalam persidangan ini bagi bertukar-tukar pendapat hasil kajian yang telah dijalankan. Saya Dr. Saiful Azri bin Mokhtar bersama dengan ahli-ahli penyelidik Puan Kasomatia, Encik Muhammad Taqiyuddin Muhammad Yazid, Dr. Habibah Artini Ramli, Dr. Abang Muhammad Razif Abang Muiz dan Dr. Azmin Pulong akan berkongsi berkaitan dengan kajian yang telah kami jalankan, iaitu adat dan ritual kematian masyarakat suluk di Sendakan menurut pandangan syarak. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini saya akan berkongsi kajian yang telah kami jalankan, iaitu mengandungi beberapa perkara, iaitu dari sudut pengenalan, perbincangan, kesimpulan dan juga penghargaan. Baiklah, kita lihat dahulu berkaitan dengan pengenalan ya. Baiklah, sebagaimana yang kita maklum bahawa setiap etnik ataupun setiap suku kaum yang ada di muka bumi ini pasti mempunyai adat dan ritual masyarakat mereka tersendiri. Begitu jugalah dengan masyarakat suluk yang berada di Sandakan Sabah, di mana masyarakat suluk ni mempunyai banyak kaya dengan adat ritual kehidupan mereka sendiri, sama ada dari sudut kelahirannya, perkahwinannya dan juga kematian. Dalam pengamalan adat dan ritual kematian masyarakat suluk di Sendakan ya, Sabah, terdiri daripada dua bentuk adat ritual, iaitu adat semasa kematian dan juga adat selepas kematian. Dalam kajian yang kami jalankan ini sebenarnya bertujuan untuk mengenal pasti ya adat dan ritual kematian semasa kematian dan juga selepas kematian yang diamalkan oleh masyarakat suluk di Sandakan. Dan juga kami juga akan melihat ataupun akan mengupas berkaitan dengan pengamalan adat dan ritual kematian tersebut berdasarkan kacamata Islam, iaitu kami nak lihat bagaimana adat pengamalan adat dan ritual kematian dalam masyarakat suluk itu bertentangan ataupun bersamaan dengan kehendak Islam ya. Okey, kajian yang kami jalankan ini adalah kajian yang berbentuk tinjauan di mana kami telah melibatkan temu bual berstruktur, di mana sampel yang kami pilih adalah terdiri daripada mereka dalam keadaan penduduk di Sendakan, penduduk veteran ya, penduduk veteran, golongan pemimpin agama yang beragama Islam khususnya di 3 buah kampung di daerah Sandakan, iaitu di Kampung Bokara, Kampung Bahagia dan juga Kampung Bambangan. Baiklah, dalam dapatan kajian yang kami jalankan ya, kami telah menemui dua bentuk adat dan ritual kematian dalam masyarakat suluk, iaitu adat semasa kematian dan juga adat selepas kematian. Dalam adat semasa kematian ini kami telah menemui ya 6 bentuk adat yang seringkali dilaksanakan oleh masyarakat suluk di Sendakan dalam suasana kematian. Adat pertama yang diamalkan oleh masyarakat suluk di Sendakan dalam bab kematian ini adalah adat panumbingan dan juga adat balu-balu. Di mana adat panumbingan ini merupakan satu adat ataupun satu kewajipan yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga si mati ataupun mereka yang diwakilkan oleh keluarganya bagi memastikan jenazah berada dalam keadaan yang sempurna, bersih dari najis dan juga sendi-sendi jenazah tersebut diurut ya. Okey. Masyarakat suluk percaya bahawa memastikan jenazah berada dalam keadaan bersih ini merupakan satu tanggungjawab orang yang hidup terhadap mereka yang telah meninggal dunia. Manakala adat balu-balu pula adalah adat di mana masyarakat suluk perlu mewawarkan kabar duka kematian seseorang ini kepada jiran-jiran tetangga dan juga sanak saudara. Adat balu-balu ini suatu ketika dahulu dilaksanakan berdasarkan kepada tingkap ke tingkap, di mana
mereka akan pergi rumah ke rumah ataupun pintu ke pintu, menghabarkan bahawa berlakunya kematian seseorang dalam ahli keluarganya. Namun pada ketika ini, istilah balu-balu ini telah diperluaskan lagi mengikut peredaran semasa, di mana adat balu-balu ini telah ditransformasikan dalam bentuk digital, di mana mereka telah menghabarkan berita kematian ini menerusi grup WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi kedua-dua adat ini, iaitu adat panubingan dan juga adat balu-balu ini, kalau dilihat dari sudut Islamiknya, ataupun dilihat daripada kacamata Islam, ia bukanlah satu adat yang bercanggah dengan kehendak Islam, bahkan ia adalah sesuatu yang disarankan oleh kehendak Islam itu sendiri. Baik, seterusnya kita lihat kepada adat yang kedua, iaitu adat memandikan jenazah. Baik, dalam adat memandikan jenazah ini secara keseluruhannya tidak jauh beza, ya, adat kematian yang ada dalam masyarakat Suluk dan juga yang ada dalam masyarakat Melayu, khususnya dalam proses memandikan jenazah. Namun ada beberapa perkara yang dilihat berbeza dari sudut pelaksanaannya dalam kalangan masyarakat Suluk dan juga masyarakat Melayu. Yang pertama adalah adat berkaitan dengan upah memandikan jenazah. Baik, dalam masyarakat Suluk, ya, biasanya mereka yang ahli keluarga yang mengupah orang yang mengetahui ataupun yang pandai menguruskan jenazah, memandikan jenazah, biasanya mereka akan diupahkan dengan cincin emas, ya. Ini sebenarnya satu adat di mana mereka ataupun kaum Suluk ini berpandangan bahawa upah orang yang memandikan jenazah tersebut perlu diberi upah yang sangat berharga, ya, berbentuk secincin emas, ya, cincin emas, sama ada cincin emas itu kepunyaan si mati ataupun ahli keluarga, ya, sebagai ucapan terima kasih di atas usaha memandikan jenazah tersebut. Kemudian yang kedua adalah penggunaan air lubi. Air lubi ini adalah satu air yang dijadikan, ya, sebenarnya air lubi ini adalah air santan, di mana air santan ini diambil daripada kelapa yang original, ya, bukan santan kotak, di mana masyarakat Suluk mengatakan bahawa dengan memandikan jenazah ini menggunakan air lubi ini, jenazah lebih bersih berbanding dengan memandikan dengan air yang biasa, kerana santan ini dapat menanggalkan daki-daki yang terdapat pada celah-celah bahagian anggota badan manusia. Kemudian yang ketiga adalah air sembilan. Air sembilan ini sebenarnya hanya berbeza dari sudut nama sahaja, ya, tetapi pengamalannya memang tidak jauh beza dengan kehendak Islam. Air sembilan ini kalau kita lihat kepada agama Islam adalah air jenazah itu dimandikan dengan mandi wajib. Jadi masyarakat Suluk menggantikan mandi wajib itu dengan air sembilan, di mana mereka menggunakan ataupun mengambil air daripada 9 gayung dan dijuruskan, dimandikan kepada jenazah tersebut bagi memastikan jenazah tersebut berada dalam keadaan bersih. Jadi untuk adat memandikan jenazah ini hanya upah memandikan jenazah sahaja yang kita nampak sangat bertentangan dengan Islam, kerana menguruskan jenazah tersebut sebenarnya adalah tanggungjawab orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Pada hakikatnya kita tidak perlu memohon upah, ya, tetapi kalau sekiranya salah satu cara penghormatan ataupun pengiktirafan ucapan terima kasih keluarga si mati terhadap mereka yang memandikan jenazah, itu tidaklah dikira sebagai satu adat yang diwajibkan dan ia tidak bertentangan dengan agama Islam. Okey, seterusnya yang ketiga ialah adat perasapan. Okey, adat perasapan ini kalau suatu ketika dahulu masyarakat Suluk akan menggunakan asap kemian, ya, asap kemian. Apabila kami bertanya dengan responden berkaitan dengan adat perasapan ini, mereka mengatakan bahawa adat asap perasapan ini sebenarnya salah satu adat bagi melindungi keaiban jenazah tersebut kepada orang, diketahui oleh orang ramai. Kemungkinan
besar ada sesetengah jenazah yang meninggal dunia dalam keadaan yang berbau. Jadi dengan menghidupkan ataupun menggunakan asap kemian ini dapat menghilangkan bau busuk itu dihidu oleh mereka-mereka yang hadir pada ketika itu ya. Namun pada masa kini mereka tidak lagi menggunakan asap kemian dan mereka telah menukar asap tersebut dengan lidi setanggi. Tapi ada juga sesetengah masyarakat suluk yang telah memperdalami agama Islam, mereka telah meninggalkan sedikit demi sedikit adat perasapan ini. Baik, yang keempat pula ialah adat mengkafankan jenazah. Untuk adat mengkafankan jenazah secara keseluruhannya memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Cuma ada sedikit perbezaan di mana masyarakat suluk suatu ketika dahulu mereka telah membaluti jenazah yang telah dimandikan itu dengan sehelai baju putih dan juga sehelai seluar putih yang diperbuat daripada kain kafan tersebutlah, maknanya kain kafan yang tidak dijahit ya, tidak jahit. Dan balutan kedua ataupun lipatan yang kedua barulah dibalutkan dengan kain putih. Amalan adat mengkafankan jenazah ini juga dilihat tidak bercanggah dengan kehendak Islam ya. Tetapi mungkin itu adalah salah satu cara yang mereka laksanakan sebelum ini. Okey, untuk yang kelima adalah adat usungan dan juga adat naja-naja. Okey, baik. Untuk perhatian ataupun untuk pengetahuan kita semua ya, adat usungan ini adalah satu adat di mana kita orang yang hidup akan mengusung keranda jenazah tersebut untuk dihantar ke tanah perkuburan. Okey, adat naja-naja, adat usungan ini saya rasa tidak bertentangan ya, tidak bertentangan dengan agama Islam kerana hanya sekadar kita mengangkat jenazah. Cuma adat naja-naja ini yang perlu kita perdalamkan ya. Di mana adat naja-naja ini adalah satu adat di mana apabila keranda diangkat ke atas bahu sebelum dibawa ke tanah perkuburan, ahli keluarga dikehendaki untuk melintasi di bawah keranda itu sebanyak 3 kali ya. Di mana mereka mengatakan bahawa kalau mereka-mereka yang hidup itu tidak melalui di bawah keranda itu, mereka akan terlalu sedih dengan kematian dan seolah-olah tidak dapat menerima kematian tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada ajaran Islam, sebenarnya adat ini memang jauhlah bertentangan dengan kehendak Islam. Namun apa yang saya dapati daripada hasil kajian dan juga temu bual yang kami jalankan, adat naja-naja ini pun sekarang sudah ditinggalkan ya oleh masyarakat suluk, kecuali kepada mereka-mereka yang betul-betul mengamal adat ini secara keseluruhannya. Baik, kemudian adat yang keenam pula adalah adat pengemumian, di mana adat pengemumian ini juga kalau dilihat daripada satu sudut memang tidak jauh berbeza dengan apa yang telah disarankan oleh agama Islam ya. Di mana kalau kita lihat apabila orang suluk, masyarakat suluk ni menggali kubur, mereka akan terlebih dahulu akan memberi salam. Ini juga yang telah disarankan oleh Islam itu sendiri. Apabila kita melintasi kawasan perkuburan, kita haruslah memberi salam kepada mereka yang berada di dalam kuburan. Cuma di sini ada satu adat yang perlu kita bincangkan berkaitan dengan adat pengemumian ini, di mana masyarakat suluk telah menambah satu adat. Apabila seseorang jenazah itu hendak dikebumikan ke liang lahat, jenazah tersebut perlu diazankan atau diiqamahkan berdasarkan kepada jantina jenazah tersebut. Sekiranya jenazah itu lelaki, maka jenazah tersebut perlu diazankan diiringi dengan azan, kalimah azan. Manakala sekiranya jenazah tersebut perempuan, perlulah diiqamahkan. Di mana masyarakat suluk percaya bahawa seseorang yang hidup dimulakan dengan azan, maka hendaklah diakhiri dengan azan. Manakala seseorang yang hidup yang hidup ataupun yang baru dilahirkan diiqamahkan di telinga, maka hendaklah diakhiri juga dengan iqamah. Ini adalah pandangan daripada masyarakat suluk. Namun kalau kita lihat balik kepada ajaran Islam, sebenarnya ia tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan dan juga tidak digalakkan ataupun tidak
disuruh oleh Nabi kita. Okey, kemudian setelah dikebumikan ya, masyarakat Suluk akan menyiram air yang bercampur dengan cendana ataupun air bunga ke atas perkuburan si mati. Ini juga seringkali juga ya dilakukan oleh masyarakat Melayu ataupun masyarakat Islam yang lain ya. Sebenarnya adat menjurus ini sebenarnya bukanlah untuk mengkhabarkan bahawa jenazah tersebut perlu minum air dan sebagainya, tetapi dalam masyarakat Suluk mereka mengatakan bahawa air yang dijurus itu adalah untuk menggemburkan tanah perkuburan tersebut. Cuma ada satu lagi penambahan adat-adat dalam pengebumian ini ialah di mana masyarakat Suluk akan menyediakan kain peneduh. Kain peneduh di mana kain peneduh ini akan diletak di atas kubur si mati. Di mana kain peneduh ini ada dua bentuk ataupun ada dua warna, di mana dia melihat kepada pangkat seseorang yang meninggal dunia itulah. Kalau sekiranya masyarakat itu adalah masyarakat biasa ataupun orang awam dalam kalangan masyarakat Suluk, biasanya mereka akan menggunakan kain peneduh yang berwarna putih. Manakala kalau sekiranya yang meninggal dunia itu adalah dalam kalangan mereka yang berpangkat syekh ataupun sebagainya, dia akan kain penuduh tersebut akan dibuat menggunakan kain yang berwarna kuning, iaitu kuning. Kemudian kain tersebut akan diikat pada buluh mengikut bilangan yang ganjil, sama ada 1, 3, 5 ataupun 7. Baik. Seterusnya dapatan kajian kami iaitu berkaitan dengan adat dan ritual kematian masyarakat Suluk adalah adat selepas kematian, di mana dalam adat selepas kematian ini kami telah menemui 8 bentuk adat yang dijalankan ataupun yang diamalkan oleh masyarakat Suluk suatu ketika dahulu, di mana adat yang pertama adalah adat pantang larang. Adat pantang larang ini kalau kita lihat ya, di mana masyarakat Suluk telah mempercayai beberapa adat yang mana kalau sekiranya berlaku sesuatu kematian ke atas ahli keluarga, adat-adat ini tidak perlu diamalkan ataupun dilakukan oleh ahli keluarganya. Seperti mana kalau kita lihat ya, masyarakat Suluk yang telah kehilangan ahli keluarga dilarang melakukan kerja-kerja rumah seperti menyapu sampah ketika jenazah masih dalam rumah. Kemudian kalau seseorang itu memegang objek tajam ataupun memegang objek yang kaca, mereka perlu berhati-hati kerana takut kalau sekiranya objek kaca itu pecah, maka mereka percaya bahawa orang yang telah memecahkan objek tersebut akan mengikuti si mati ya. Kemudian masyarakat Suluk juga percaya bahawa mana-mana orang ataupun ahli keluarga yang meninggal dunia makan dalam periuk, mereka percaya bahawa orang yang makan dalam periuk ketika adanya sesuatu kematian, mereka khawatiri bahawa muka orang yang makan dalam periuk itu akan ditumbuhi jerawat. Kemudian masyarakat Suluk juga percaya bahawa orang yang kehilangan ahli keluarga dilarang mandi pada hari kematian siroh, kerana mereka khawatiri takut nanti air yang mereka mandi itu akan seolah-olah mengajak mereka untuk mengikuti si mati untuk meninggal dunia. Kemudian ahli keluarga juga dilarang menjahit selama 40 hari. Kalau dilihat kepada keseluruhan adat dan pantang larang ini, sebenarnya ia adalah satu adat yang sekadar adat ya, sedangkan Islam tidak melarang adat-adat tersebut ya, untuk dijadikan sebagai satu adat. Namun mereka hanya percaya bahawa adat ini akan memberi atau mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan mereka, sedangkan Islam tidak melarang, tidak meletakkan adat-adat ataupun kepercayaan mereka ini sebagai sesuatu ukuran dalam agama. Baik, yang kedua adalah adat bersedekah. Dalam masyarakat Suluk ya, adat sedekah ini mereka amalkan, iaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka semua pakaian ataupun barang-barang kepunyaan si mati akan disedekahkan kepada orang ramai, termasuklah orang yang telah menguruskan jenazah si mati. Ada juga setengah daripada masyarakat Suluk ya, di mana mereka akan menyediakan pakaian-pakaian si mati suatu ketika hidup, akan disedekahkan kepada mereka-mereka yang hadir ketika majlis kematian ataupun majlis mengurus kematian tersebut.
Okey, di mana adat bersedekah ini kalau kita lihat kepada Islam, dia adalah satu adat yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita juga perlu bersedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Namun kalau sekiranya sedekah ini menjadikan satu kewajipan ya, maka ia akan menjadi satu beban berat kepada mereka yang tidak berupaya ataupun kurang kemampuan untuk bersedekah. Jadi masyarakat suluk ya, masyarakat suluk ini membenarkan adat sedekah di mana barang keperluan ataupun barang-barangan yang ada pada si mati sewaktu mereka hidup sahaja. Okey, kemudian yang ketiga ialah adat memijak abu di mana masyarakat suluk ya apabila setelah melakukan pengebumian ya, mereka akan pulang ke rumah. Okey, sebelum masuk ke rumah, masyarakat suluk ini perlu memijak memijak kaki itu pijak abu di mana abu ini mungkin dibakar didapati daripada bakar sampah daun-daun kering ataupun kayu-kayu sabut kelapa dan mereka perlu memijak abu tersebut kemudian selepas pijak abu basuh kaki barulah naik ke rumah. Baik, adat ini sebenarnya adalah satu tanggapan ya bahawa masyarakat suluk percaya bahawa anasir-anasir jahat yang dibawa daripada kuburan itu takut akan sampai mengikuti mereka sampai ke rumah. Jadi dengan adat memijak abu ini maka anasir-anasir yang mengikuti mereka dari tanah perkuburan itu akan hilang bersama-sama dengan abu yang telah mereka pijak. Baik, untuk adat memijak abu ini jelas kita lihat ya sebenarnya adat yang tidak ada ataupun adat yang jelas bertentangan dengan kehendak Islam itu sendiri di mana kita tidak boleh percaya bahawa ada adat sebegitu perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita ya. Jadi apa yang saya dapati daripada responden mereka juga telah meninggalkan adat ini sebenarnya sedikit demi sedikit sehinggalah ke hari ini dan mereka hanya membasuh kaki sahaja setelah balik pulang daripada tanah perkuburan dan naik ke rumah. Ini adalah satu pendekatan ya yang terbaik yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Suluk. Baik, adat yang keempat pula ialah adat kulangan. Di mana adat kulangan ini adalah satu adat penyediaan tempat tidur. Masyarakat Suluk ataupun masyarakat selain daripada Suluk seperti masyarakat Sungai ataupun Bugis, Bajau dan seumpama dengannya, mereka juga ada adat kulangan ini ya, tetapi mereka panggil sebagai alat penyediaan tempat tidur. Okey, untuk masyarakat Suluk, mereka setelah pulang daripada tanah perkuburan itu, mereka ahli keluarga akan menyediakan satu tempat kulangan atau adat kulangan ini, di mana mereka mengadakan ataupun menyediakan tempat tidur dan mereka mereka sediakan tempat tidur bertujuan untuk roh si mati tadi yang baru saja meninggal dunia itu tidak merayau-rayau. Maknanya kalau kita sediakan kulangan di satu ruang di rumah, maka roh si mati yang meninggal dunia itu tadi dipercayai akan tidur di tempat kulangan yang disediakan. Ini menurut penduduk ataupun pendapat responden dalam kajian yang kami jalankan. Okey, untuk adat kulangan ini sebenarnya juga merupakan satu amalan khurafat ya, di mana dia tidak langsung disentuh dalam Islam, bahkan mengada-adakan sesuatu perkara yang dilarang adalah satu sifat ataupun amalan khurafat. Jadi apabila saya lihat kepada masyarakat hari ini ya, amalan adat kulangan ini ada lagi setengah masyarakat Suluk yang melaksanakan dan ada juga yang telah meninggalkan adat kulangan ini ya. Namun apa yang pastinya perkara-perkara adat kulangan ini juga adalah sesuatu adat yang merupakan turun-temurun ya yang telah mereka amalkan sebelum ini. Okey, kemudian adat kulangan ini juga ya merupakan satu usaha ataupun satu pandangan masyarakat Suluk di mana adat kulangan ini akan memberi kemudahan kepada roh si mati supaya roh tersebut tidak melilau ke sana kemari mencari di mana tempat tinggalnya.
Adat yang kelima pula iaitu adat magjaga-jaga. Di mana adat magjaga-jaga ini adalah bermaksud menjaga jenazah sebelum acara pengebumian dilakukan sekiranya si mati meninggal dunia pada sebelah malam dan dijalankan selepas ritual pengebumian jenazah tersebut ya. Namun kalau kita lihat ya, adat magjaga-jaga ini adalah satu adat yang mana masyarakat Sulu ingin pastikan bahawa jenazah tersebut sentiasa berada dalam keadaan yang baik ya. Sebab kita khawatiri kalau sekiranya tidak ada adat menjaga-jaga ini, kita khawatiri takut jenazah tersebut akan mendapat musibah, sama ada jenazah tersebut akan dibiarkan begitu sahaja ataupun tidak diurut sendi-sendinya, maka anggota badannya akan keras dan seumpama dengannya ya. Okey, tetapi adat menjaga-jaga ini akan dilaksanakan oleh masyarakat Suluk sehingga 7 hari selepas kematian seseorang. Maknanya apabila hari pertama dia meninggal dunia sehingga hari ke-7, maknanya adat menjaga-jaga ini perlu dijalankan selama 7 hari. Okey, baik. Kalau kita lihat kepada agama Islam itu sendiri ya, adat untuk menjaga jenazah ini memang ada disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Maknanya kita pastikan jenazah itu berada dalam keadaan baik. Namun untuk melaksanakannya selama 7 hari memang tidak ada satu nas pun yang mengatakan bahawa sampai setelah meninggal, setelah kematian seseorang itu kita perlu lagi menjaga selama 7 hari. Itu adalah salah di sisi agama. Okey, seterusnya yang keenam ialah adat menyediakan dulang makanan. Kalau kita lihat ya, masyarakat Suluk mengatakan bahawa adat menyediakan dulang makanan ini adalah selari dengan adat kulangan tadi tu, menyediakan tempat tidur bagi si mati ya, roh si mati. Di mana dalam adat menyediakan dulang makanan ini biasanya ibu bapa kepada si mati akan menyediakan makanan kegemaran untuk si mati sewaktu dia hidup dahulu. Okey, di mana kalau kita lihat ya, masyarakat Suluk percaya bahawa apabila seseorang itu telah meninggal dunia, rohnya akan pulang ke rumah dan dalam keadaan kelaparan. Jadi dengan adanya penyediaan kulangan tadi ya, tempat tidur dan juga disediakan juga dengan dulang makanan, maka roh itu tidak akan merayau dan duduk di situ makan dan juga tidur. Baik, untuk adat menyediakan makanan ini adalah jelas bertentangan ya dengan syariat Islam ya, di mana kita pasti yakin dan pasti bahawa setiap seseorang yang telah meninggal dunia itu rohnya telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan tidak akan makan, tidak akan tidur, bahkan dia tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita perlu tahu. Kemudian yang ketujuh ialah adat majlis kenduri ya, adat di mana masyarakat Suluk percaya bahawa seseorang yang meninggal dunia perlu dilaksanakan ataupun dijalankan majlis ataupun adat majlis kenduri. Biasanya orang masyarakat Suluk telah mengadakan majlis kenduri arwah ini pada hari ke-3, hari ke-7, hari ke-20, hari ke-40 dan juga hari ke-100 kematian seseorang ya. Okey, jadi dalam meraihkan majlis kenduri ini juga adalah satu usaha sebenarnya masyarakat Suluk bagi memperingati si mati ya, dan satu usaha mereka juga untuk bersedekah kepada si mati. Namun ya, kalau kita lihat balik kepada agama Islam itu sendiri, kita tak salah kalau kita nak melaksanakan majlis kenduri ya dengan kemampuan yang kita ada. Namun tidak perlulah kita nak melaksanakan sesuatu majlis kenduri itu dalam keadaan kita terpaksa berhutang demi mengadakan majlis tersebut seperti mana yang dilaksanakan oleh masyarakat Suluk ya. Baik, kemudian yang terakhir yang ke-8 ialah adat sambutan hari kematian, di mana kalau kita lihat ya dalam masyarakat Suluk, mereka akan sentiasa menyambut hari kematian seseorang itu dengan melaksanakan majlis kesyukuran, majlis memperingati si mati ya, dengan mengadakan majlis tahlil, bacaan Yasin dan seumpama dengannya. Hal ini juga sebenarnya adalah satu usaha bagi mereka yang masih hidup untuk bersedekah kepada si mati. Namun apa yang ingin
ingin kita ketahui ataupun yang kita kena pastikan bahawa dalam adat menyambut hari kematian ini sebenarnya tidak salah dari sudut agama, cuma kita melihat kepada keupayaan kemampuan seseorang kalau sekiranya mereka mampu untuk melaksanakan majlis tersebut dengan baik, insya-Allah tak ada masalah, kita boleh teruskan. Baiklah, secara kesimpulannya, untuk memperbetulkan pemahaman masyarakat umum tentang sesuatu yang lazim namun sebenarnya haram untuk dilakukan adalah sangat sukar. Jadi sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang mengetahui tentang agama, kita perlu melaksanakan dakwah ataupun melaksanakan teguran dengan cara yang baik Adat dan ritual yang tidak bercanggah dengan akidah seperti adat penembingan, adat balu-balu, adat mengkafankan jenazah dan juga adat bersedekah masih boleh diteruskan oleh masyarakat Sulu, sebab adat-adat ini tidak mendatangkan kesan sampingan terhadap agama Adat-adat yang dilihat bercanggah dan tersasar dengan kehendak syarak seperti upah memandikan jenazah, adat perasapan ketika majlis tahlil arwah, adat usungan dan adat naja-naja, adat pantang larang, adat memijak abu, adat kulangan, adat menyediakan dulang makanan, adat majlis kenduri arwah dan adat sambutan hari kematian perlulah ditinggalkan kerana adat-adat ini jelas bertentangan dengan kehendak atau syarak itu sendiri. Jika masyarakat suluk masih mahu mengekalkan adat dan ritual kematian tersebut, maka ia perlulah selaras dengan dan sejajar dengan tuntutan syarak itu sendiri. Saya rasa itu sajalah untuk perkongsian ilmu dalam kajian yang telah kami jalankan Untuk akhirnya, di sini kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Universiti Sabah dan Pusat Pendidikan dan Inovasi UMS di atas kelulusan grant skim grant Acculturation SGA 003-2019 yang bertajuk Adat dan Ritual Kematian Masyarakat Suluk Disandarkan menurut Pandangan Syarak. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.